Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk utama hari ini. 8 individu ditangkap disyaki terlibat mudaratkan keselamatan negara. Berebut siaran televisyen, abang tikam adik. Buletin 1.30 6 Oktober bersama saya Nik Munirah, Nik Hassan. Hari ini kami bersiaran dari studio Glen Mary Shah Alam selaras program menghadapi sebarang insiden atau situasi kecemasan di Sri Pentas. Dan kami mulakan buletin dengan tragedi yang sukar untuk diterima. Dipercayai hanya kerana berebut siaran televisyen, dua beradik bertengkar dan berakhir dengan abang tikam adik. Kejadian berlaku di tingkat 1 sebuah pangsapuri di Taman Sri Murni Selayang pagi tadi. Akibat pertengkaran itu, si abang bertindak mencapai pisau berdekatan lalu menikam dada adiknya. Ketua Polis Daerah Sentul M. Shanmugam berkata, kejadian pergaduhan berlaku awal pagi dan mangsa mengalami kecederaan parah di bahagian dada. Suspek berusia 48 tahun berjaya ditahan tidak lama kemudian. Motif sebenar kejadian masih disiasat. Mayat dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk dibedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Bahagian Kaunter Terorisme Cawangan Khas Bukit Aman menangkap 8 individu termasuk 7 warga asing yang disyaki terlibat dalam tindakan yang memudaratkan ketenteraman dan keselamatan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata, kesemua suspek mempunyai hubungan dengan sebuah pusat pengajian Islam di Perlis sama ada sebagai pelajar, bekas tenaga pengajar atau bekas pelajar. Dalam satu kenyataan, Tan Sri Muhammad Fuzi memaklumkan tangkapan dibuat susulan daripada maklumat risikan pihak polis mengenai usaha sebuah kumpulan pengganas yang memegang ideologi Salafi Jihadi di Yaman untuk menubuhkan pusat pengajian Islam di rantau Asia Tenggara bagi menyebarkan fahaman terbabit. Siasatan awal polis dan juga hasil perkongsian maklumat dengan agensi perisikan asing mendedahkan tenaga pengajar asing serta pelajar asing Pusat Pengajian Islam mempunyai hubungan dengan sebuah madrasah di Damat Syaman yang diasaskan oleh Syekh Muqbil Hadi Al-Wadi'i iaitu seorang tokoh Salafi Jihadi yang ekstrim. Jelas beliau, tangkapan pertama dilakukan di Perlis membabitkan 6 warga asing yang berusia di antara 24 dan 38 tahun adalah pelajar di Pusat Pengajian Islam berkenaan. Salah seorang suspek yang ditangkap adalah adik ipar kepada seorang rakyat dari sebuah negara jiran di Asia Tenggara dan mempunyai hubungan dengan madrasah Syekh Muqbil di Yaman. Suspek dikatakan telah menjalani latihan senjata api. Maklumat daripada agensi perisikan asing mendedahkan ke-6 suspek ada mempunyai hubungan dengan kumpulan pengganas Daesh. Tangkapan kedua dibuat di Ibu Negara melibatkan seorang suspek berusia 33 tahun yang juga bekas tenaga pengajar pusat pengajar itu yang aktif menganjurkan kelas-kelas agama dan tidak mendapat tauliah pihak berkuasa agama negeri. Manakala tangkapan ketiga, seorang peniaga warga tempatan dan suspek dikatakan menolak sistem demokrasi yang dianggap taut dan menyokong pelaksanaan sistem khalifah di negara ini. Kesemua suspek disiasat mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012. Kerajaan akan menjaga kebajikan keluarga anggota bomba yang terkorban dalam operasi mencari dan menyelamat remaja lemas di sebuah lombong di Puchong Rabu lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azhar Wan Ismail ketika memberi jaminan itu berkata, ia terutamanya pendidikan anak mangsa yang masih kecil. Sebenarnya saya berbicara dengan isteri arwah bahawa ini adalah satu pemergian yang mulia. Dan ibunya pun mengatakan bahawa jenazahnya wangi. Ya. Itu perasaan kita masa kita lepaskan dia dengan rasa redha. Ya. Yang lain tu kita ambil bahawa kita nak akan ambil kebajikan keluarga kerana bapa ayah pun tak berapa nampak kerana kalau koma. Ada pula adik ya, yang
pembelajarannya terhad. Itu yang kita akan dapatkan Jabatan Kebajikan Menulung. Datuk Seri Dr. Wan Azizah pagi tadi menziarahi isteri Allahyarham Adnan Othman, Syahmiza Saleh 32 tahun di rumahnya di Taman Jaya Lukut. Bagi Syahmiza pula, doa semua pihak menjadi kekuatan untuk dia meneruskan kehidupan. Katanya dua anak perempuannya, Nur Aisyah Damia 4 tahun dan Nur Aliyah Maisarah 2 tahun, ada bertanya mengenai Allahyarham. Namun kedua-duanya seolah-olah memahami yang bapa mereka telah tiada. Pasukan penyelamat di air PPDA Jabatan Bomba dan Penyelamat yang terkorban ketika operasi mencari dan menyelamat seorang remaja yang terjatuh di Lombong di Taman Putra Perdana Puchong. Kira-kira 5,000 hadir dalam acara perbarisan sempena Hari Jadi Rasmi ke-65 yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juha Mahiruddin di Padang Merdeka, Kota Kinabalu, Sabah pagi tadi. Ia turut membabitkan penyertaan lebih 2,400 peserta daripada 74 kontijen pasukan keselamatan, sektor awam, swasta, badan bunga kerajaan NGO serta pelajar. Acara bermula dengan yang di-Pertua Negeri menerima tabik hormat diraja daripada pasukan kawalan kehormatan utama, disusuli lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku. Ia turut diiringi 17 das tembakan meriam. Tun Juhar kemudian memeriksa perbarisan pasukan kontijen. Hadir sama Tuan Puan Nurlida RM Jasni, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal. Juga dua timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Jaujan Sambakong dan Datuk Christina Liu serta Menteri Kabinet, Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Pengurnian darjah kebesaran kemudian menyusul di Istana Negeri bermula jam 10 pagi tadi. Tahun ini seramai 1,158 disenaraikan untuk menerima darjah kebesaran, bintang dan pingat kehormat sempena ulang tahun yang di-Pertua Negeri Sabah. Media Prima Berhad membolot 8 kategori termasuk 4 kategori terbaik pada Anugerah Kewartawanan Kesihatan 2018 di Petaling Jaya malam tadi. Antaranya Anugerah Media Kesihatan TV bagi kategori Bahasa Inggeris dan Bahasa Cina. Wartawan NTV 7 Wan Izul Islam dan Alvin Lai Yi Weng membawa pulang hadiah wang tunai RM3,000 dengan laporan masing-masing Bringing Healthcare to the Remote Parts of Sabah dan Finding Angels 2017 Cancer. Manakala Nur Farah Nabila Muhammad Wazir dan Azrina Aris meraih sagu hati. Kategori media penyiaran televisyen turut dimenangi Irene Putri Azmi bertajuk Hari Raya Tanpa Tembakau. Bagi kategori wartawan akhbar Bahasa Melayu, dimenangi wartawan Berita Harian BH Osman Lisut, Rashika Ilmi Abdul Rahim dan Muhammad Zulkifli Zainuddin menerusi rancangan bertajuk Madu Diabetes. Azizul Abu Bakar dari NST pula memenangi kategori infografik. Majlis dirasmikan Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad. Penganjuran Majlis Anugerah diucapkan kepada semua barisan juri yang terdiri daripada wakil-wakil daripada Malaysia Press Institute dan juga pegawai-pegawai daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah pun mengadili Kempen pilihan raya kecil Parlimen Port Dickson semakin rancak. Bagi mendapatkan perkembangan terkini, secara langsung kita bersama wartawan Khairul Rizwan Azizan. Khairul, bagaimana perjalanan kempen hari ini? Ya, Munirah, terima kasih. Kalau bercerita mengenai kempen, saya kira semua calon baik PKR ataupun PAS ataupun calon bebas semuanya menggerakkan kempen sejak jam awal pagi tadi.
semuanya bagi mendekati pengundi dan juga masyarakat di Parlimen Port Dickson ini. Dan sebenarnya saya ketika ini berada di pantai Teluk Kemang Port Dickson ini. Saya meninjau sendiri keadaan di lokasi ini yang menjadi salah satu lokasi mesti ataupun wajib dikunjungi oleh pengunjung-pengunjung yang datang ke Port Dickson ini. Dan tinjauan saya sejak jam 12 tengah hari tadi, sempat juga saya bersama dengan pengunjung dan juga peniaga di sini. Ada beberapa masalah yang mereka suarakan untuk didengari oleh bakal ahli parlimen baru yang akan dilantik bagi Parlimen Port Dickson ini. Dan ketika ini saya bersama dengan salah seorang pengunjung pada pagi ini, iaitu Encik Abdul Rashid kita. Mungkin Encik Rashid, datangnya daripada mana tadi hari ini? Daripada Petaling Jaya. Okey, mungkin Encik Rashid datang ke sini. Mungkin ada sesuatu masalah yang Encik Rashid nak suarakan macam mana? Ya. Tadi saya ada ke tepi laut, tepi pantai ni. Saya singgah untuk nak minum. Lepas tu saya tengok tempat tu tak berapa sesuai. Saya pindah ke tempat yang kemah. Dia tak izinkan saya duduk situ. Dia kata, you kena duduk sana. Kalau orang yang duduk situ, dia yang kena order dengan dia lah. Yang kedua ni, macam tadi saya nak sewa kemah. Sehari RM50. Saya kata saya bukan nak lama. Saya nak 1 jam, 2 jam aja. Dia tak bagi peluang. Itu aja. Maksudnya dari segi fasiliti di sini kekurangan. Ada kekurangan sebab saya sebagai seorang rakyat Malaysia, saya rasa tak puas hati lah dengan cara macam ni. Untuk pengunjung yang datang sini harus memperbaiki lagi lah. Itu aja. Baik, terima kasih Encik Rashid. Baik, saya juga bersama dengan pengunjung kita yang kedua, iaitu Encik Aizat kita, adik kita yang handsome ni pagi ni. Mungkin Encik Aizat, adik Aizat lah kita panggil. Adik Aizat datang daripada mana? Bahau. Okey, Encik Aizat, adik Aizat tengok sini macam mana di Pantai Teluk Kemang ni? Okey, je ramai pengunjung. Tiap minggu ramai pengunjung dekat sini. Tapi ada sedikit masalah jugalah dekat sini, ada kurangnya. Seperti peniaga di sinilah. Terdapat banyaklah peniaga yang berniaga di sini. Juga ada yang mahal makanan dan minumannya, ada juga yang murah. Jadi tiap kedai lain harganya. Dari segi fasiliti, adik Aizat tengok sini macam mana? Cukup ke tak cukup? Cukuplah rasanya. Baik, itu adik Aizat kita, pengunjung kita. Dan saya bersama dengan yang seorang lagi, iaitu peniaga di sini sendiri, iaitu Encik Syahril. Encik Syahril, mungkin Encik Syahril sebagai peniaga di sini, sudah berapa lama berniaga di sini? Lebih pada 15 tahun lah. Baik, sepanjang 15 tahun itu mungkin ada sesuatu untuk disuarakan macam mana? Okey, saya mewakili peniaga-peniaga yang ada dekat dataran Teluk Kemang ni lah. Kami memohon kepada sesiapa pun yang menang untuk PRK Parlimen Teluk Kemang ni untuk menaik taraf. Menaik taraf gerai kami untuk buat program supaya suasana siang dan malam di Pantai Teluk Kemang ni sama. Seperti mana yang kita tahu, siang memang meriah lah, malam memang tak ada apa. Lepas tu untuk penyusunan kedai dan maklumat apa jenis perniagaan tu diluaskan macam tu. Okay, baik, terima kasih Encik Syahril. Itu dia antara suara-suara yang boleh kita kongsikan daripada peniaga dan juga pengunjung di Pantai Teluk Kemang ini. Kita harapkan agar suara-suara mereka didengari oleh calon-calon PRK Port Dickson ini. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Kita kembali bersama Nik Munira di Seri Pentas. Silakan. Assalamualaikum, salam hormat. Terima kasih Khairul atas laporan itu. Menyusul selepas ini. Ketua Interpol hilang. Bertemu kembali. Ada harapan positif buat warga emas apabila golongan itu dilihat masih relevan untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Justru buat julung kalinya, satu persidangan diadakan di Ibu Negara hari ini untuk membincangkan usaha ke arah itu. Untuk itu, kita langsung bersama Juliana Syahrin di lokasi. Juliana, kongsikan apa yang akan menjadi fokus persidangan ini dan apa yang boleh dijangkakan daripada persidangan. Nik, menjawab kepada persoalan itu, antara yang dibangkitkan dalam persidangan ini, had usia persaraan dari 55 tahun yang dinaikkan ke 60 tahun itu kerana melihat mereka masih mampu bekerja, sihat dan berkemahiran. Dalam masa yang sama tidak menafikan peluang golongan muda untuk naik.
Turut diketengahkan penglibatan dan keterbukaan warga emas ini untuk mempelajari dan menggunakan teknologi. Juga formula daripada Australia yang mempunyai kementerian khas untuk menjaga masyarakat tua ini. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa sumbangan warga emas ini dilihat masih diperlukan terutama dalam bidang pendidikan. Hasil perbincangan ini dimaklumkan akan dibawa sehingga ke pengetahuan peringkat kerajaan untuk tindakan selanjutnya. Nick, tahukah anda Malaysia menuju negara penuaan tidak lama lagi? Pada tahun 2020, negara akan mempunyai 3.6 juta orang berusia 60 tahun ke atas dan mencapai 8.2 juta orang golongan itu pada 2040. Baik, penuaan, pembelajaran dan teknologi, meningkatkan kehidupan dan menghubungkan komuniti. Itu tema persidangan Warga Emas 2018 yang julung kalinya diadakan hari ini. Anjuran Persatuan Media Era Ketiga di Galeri Petrosain di KLCC ini. Tujuannya memperkasakan peranan warga emas iaitu mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Perasmiannya akan disempurnakan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam sedikit masa lagi, dijangkakan dalam jam 2 petang nanti. Tun Dr. Mahathir Mohamad nyata contoh terbaik yang pada usia 93 tahun masih sihat dan hebat dalam memerintah Malaysia. Juga dapat dilihat peranan warga emas ini dalam Majlis Penasihat Kerajaan yang diisi bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin, bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz, juga tokoh perniagaan Robert Kwok. Antara penceramah pula yang terlibat dalam persidangan ini, Ketua Pegawai Eksekutif Petrosains Tengku Nasariah Tengku Said Ibrahim, Presiden Majlis Kebangsaan Organisasi Warga Emas Datuk Dr. Sun Ting Kueh dan Pengarah Institut Pendidikan Penuaan Malaysia My Aging, Universiti Putra Malaysia Profesor Dr. Tengku Aizan Hamid. Yang seperti anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, delegasi atau peserta sedang menunggu ketibaan Perdana Menteri. Dan saya kira setakat ini sahaja dari saya di sini, Nick. Kembali semula bersiaran di studio di Glenmarie itu. Nick. Terima kasih Juliana yang melaporkan dari KLCC. Ini pula kisah seorang wanita warga emas yang dikatakan hilang dan ditemui selamat di ladang nanas di Kampung Takuri, Beaufort, Sabah. Minah Ali, 69 tahun, ditemui oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam keadaan tidak bermaya jam 11.20 pagi tadi setelah tidak pulang sejak kemarin. Ahli keluarganya, Jupina Ambo, 48 tahun, berkata wanita ini keluar dari rumah untuk membersihkan ladang nanas milik menantunya yang terletak 1 km dari rumah mereka. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Beaufort, Muhammad Hasbullah Nenggok, berkata gerakan mencari dibuat di sekitar ladang. Mangsa dikatakan mengalami kekejangan kaki dan tidak dapat berjalan keluar, memaksa anggota bomba yang menemuinya menggendong warga emas ini. Selepas Pulau Pinang, Johor, Kelantan dan Terengganu, hari ini giliran lebih 20,000 ahli PKR di Pahang menunaikan tanggungjawab untuk memilih kepimpinan parti itu bagi penggal 2018-2021. Bermula jam 10 pagi tadi, proses pengundian berlangsung di 14 cabang di seluruh negeri. Pemilihan kali ini menyaksikan 8 calon ketua cabang berhadapan pertandingan 1 lawan 1, manakala 6 ketua cabang iaitu Kuantan, Indra Mahkota, Pekan, Kuala Krau, Rompin dan Cameron Highlands termasuk muka baru menang tanpa bertanding. Bagaimanapun, senarai semua ketua cabang terbabit termasuk yang menang tanpa bertanding hanya akan diumumkan selepas tamat proses pemilihan PKR peringkat Pahang bagi penggal 2018-2021 petang ini. Pada semua pengundi, saya harap bahawa kita bersifat terbuka, tidak memilihlah yang terbaik untuk parti, ya, dan fikirlah tentang parti. Saya kira semua orang sayangkan parti dan akan buat yang terbaik untuk parti. Pemilihan di beberapa cabang dijangka panas, antaranya di Paya Besar, Temerloh dan Jerantut kerana faktor jumlah ahli yang ramai. Manakala pemilihan di cabang Bera dikatakan menjadi tumpuan kerana membabitkan seorang calon dikaitkan dengan dakwaan salah guna kuasa di pejabat menteri baru-baru ini. Bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini, PKR Pahang sudah melakukan pelbagai persediaan termasuk menggunakan khidmat rela untuk memantau keadaan. Keputusan pengundian dijangka diketahui seawal jam 6 petang ini.
Penyakit gusi dikenal pasti antara faktor utama kehilangan gigi dalam kalangan orang dewasa di negara ini mengatasi kaviti. Malah kajian kesihatan oral orang dewasa Malaysia NOSA 2010 menunjukkan 9 daripada 10 orang dewasa di Malaysia mengalami masalah gusi. Antara gejala penyakit gusi yang kerap berlaku ialah gusi bengkak dan berdarah atau gingivitis. Bukan hanya boleh menyebabkan kehilangan gigi, gingivitis turut dikaitkan dengan masalah lain seperti kencing manis dan jantung. Penyakit gusi ni tidak ramai rakyat Malaysia yang dia tahu dia mempunyai penyakit gusi. Sebab dari awalnya pada mereka kalau kata dia punya tanda-tanda pertama yang pesakit itu mempunyai penyakit gusi adalah bila pagi-pagi dia berus gigi, gusi dia akan berdarah. Tapi sebab tak sakit, pada awalnya memang tak sakit. Jadi mereka tidak akan pergi ke klinik untuk mendapatkan rawatan. Pada mereka tak apalah. Prihatin dengan masalah penjagaan mulut, syarikat penjagaan kesihatan Southern Lion melancarkan ubat gigi anti-plak Systema Advance. Mampu menyingkirkan plak dan membunuh 99.9% bakteria di kawasan yang sukar dicapai. Ubat gigi anti-plak Systema Advance diperkenalkan dalam 3 variasi. Systema Advance Extra Gum Protection dengan perisa peppermint dan spearmint yang menyegarkan. Sistema Advanced Deep Clean Whitening dengan perisa pudina yang lebih tahan lama dan Sistema Advanced Extreme Clean Breath dengan teknologi penyejukan yang tahan lama untuk kesegaran nafas. Sempena pelancaran ini, Sistema turut melancarkan kempen Sayangi Gusi, Selamatkan Gigi dengan kerjasama Program Kesihatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia. Sepanjang kempen berlangsung, klinik bergerak yang disediakan Kementerian dan UiTM bakal mengadakan lawatan ke 20 lokasi di seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak, bagi membolehkan orang ramai mengambil bahagian dan mendapatkan pemeriksaan gusi percuma. 30,000 sampel ubat gigi anti-plak Systema Advance dan risalah pendidikan kesihatan gusi akan diberikan percuma sepanjang kempen.